Ya, terima kasih diucapkan kepada rakan pelapor daripada Sabah, Wan Hizwah, dan seterusnya kita akan berkongsi pada anda berkenaan dengan Akikah Center. Bersama dengan saya kenalkan iaitu Puan Hana Syahadan selaku pengasas Mami Hana. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Dan juga ditemani oleh Ustaz Zulfazli Zulkifli selaku penceramah bebas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Baik, biasanya Mami Hana, produk Mami Hana macam-macam yang kita dengar kan. Ada sejadah, ada buku, ada radio juga. Tapi hari ini ada kelainan yang dibawakan oleh Puan sendiri, Puan Hana. Jadi kita faham sekarang ni bila nak masuk bulan Zulhijjah ni ramai umat Islam yang berlumba-lumba untuk melakukan akikah kurban. Betul. Tasul pula saya. Masya-Allah. Jadi ini antara peluang keemasan kita semua. Silakan. Betul. Terima kasih Sofi. Okay. Assalamualaikum semua. Hai semua. Saya Mami Hana dalam tak bersiaran. Jadi bila masuk TV1 ni rasa macam nervous pula duduk sebelah Sofi. Alamak. Jadi insya-Allah memang kita kalau dah habis je raya ni kita ni menunggu raya haji. Betul. Jadi kalau sebut Mami Hana pula apa kaitannya Mami Hana dengan korban dan raya haji? Bila sebut Mami Hana dia adalah satu produk interaktif untuk anak-anak. Untuk anak-anak membesar, untuk anak-anak belajar, untuk anak-anak suka seronok dan membantu perkembangan mereka. Kalau nampak ada produk dekat depan ni, Selamat Adu Device, kita ada My First Book, kita ada My Islamic Book dan macam-macam lagi produk lain. Tapi hari ni Mami istimewa sangat datang ni nak bawa satu produk yang istimewa iaitu kita nak bawakan korban. Korban dan akikah bersama Mami Hana. Kenapa adanya korban dan akikah bersama Mami Hana? Sofi, saya baru lepas bersalin. Baru 2 bulan. Jadi disebabkan baby yang baru lahir, baby Falah yang baru lahir. Jadi saya pun mengambil peluang untuk membuat korban, membuat akikah. Membuat akikah di Mekah. Jadi disebab tu kita nak berkongsi manfaat dengan ramai orang dekat luar sana. Kalau adik ibu ayah di luar sana dapatkan akikah, akikah kambing kita boleh buat dekat Mekah. Serendah RM490 sahaja. Wah, RM90 saja. Betul. Jadi disebabkan tu kita boleh kongsi dengan ramai orang lah untuk jana pendapatan dengan ejen dan paling best sebenarnya kadang-kadang kita tak tahu kat mana sumber yang benar kita nak dapatkan. Betul ke mereka ni buat korban nak akikah? Tu baby Falah dekat gambar. Baby Falah dah 2 bulan Alhamdulillah. Jadi disebabkan tu kita ni kalau boleh bila anak lahir je semestinya kita nak sesuatu yang terbaik untuk anak. Kita nak sediakan akikah, kita nak berkongsi dan bersedekah dengan ramai orang. Jadi Mami Hana berkongsilah package yang ada hari ini dan paling best sebenarnya teruslah saya nak bagi tahu ni hari ni ada nombor telefon yang disediakan dekat situ. Kena kontak segera sebab siapa yang ambil package korban ataupun akikah dengan Mami Hana, kita akan bagi peluang cabutan bertuah. Tu dia ada nombor telefon dan juga website ataupun boleh dapatkan dengan ejen Mami Hana seluruh Malaysia. Apa yang paling best adalah kita ada kita tawarkan cabutan bertuah ke umrah. Pemenangnya ke umrah bernilai RM10,000. Jadi mungkin kalau nak explain lebih lanjut mengenai kurban dan akikah, mungkinlah boleh saya sambung atau jemput Ustaz Zul. Ya, betul. Kita nak tahu jugalah tujuan kita umat Islam ni perlunya untuk berkorban dan juga akikah tu sendiri. Kenapa Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Puan Hana dan juga Puan Sofi? Baik, Alhamdulillah. Baik, kenapa kita kena berkorban? Betul. Saban tahun ada 2 perayaan yang paling besar dalam kalender hijrah, iaitu Hari Raya Aidilfitri dan juga Hari Raya Aidiladha. Biasanya Aidilfitri kita tahu kunjung-mengunjung, ziarah-menziarah, tapi bila masuk Hari Raya Korban tak tahu apa nak buat ni. Itu yang kata orang kata duduk rumah tak tahu nak buat apa. Sebenarnya Hari Raya Korban ni ada syariat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka lakukanlah solat kerana Tuhanmu dan lakukanlah sembelihan. Maknanya Hari Raya Korban ni adalah kena korban. Hari Raya Korban ni kena korban. Apa lagi nak buat? Tetapi ramai orang tak tahu apakah ganjaran yang besar daripada korban ni. Saya nak kongsikan kepada anda di rumah tentang apakah amalan yang dicintai oleh Allah. Biasa kita buat amalan, kita nakkan pasangan cinta pada kita. Betul. Anak kita cinta pada kita. Ibu bapa cinta pada kita. Biasanya birthday ataupun hari jadi. Betul. Kita sanggup, kita dah tahu setiap tahun tarikh bila. Lepas tu kita simpan duit. Dah simpan duit pula, kita pun belikan hadiah yang terbaik untuk pasangan ataupun keluarga kita. Betul. Dan akhirnya mereka cinta pada kita. Dapat kasih sayang. Tapi ini Tuhan.
Betul. Bila kita buat satu perkara ini, amalan ini, maka Tuhan akan cinta pada kita. Seperti mana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam satu hadis riwayat Tirmizi yang mengatakan bahawa Nabi bersabda tentang tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh anak Adam yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada menumpahkan darah. Menumpahkan darah tu maksudnya melakukan korban pada Hari Raya Adha. Nak buat apa, buatlah. Tetapi Hari Raya Adha yang paling Allah tengok, paling Allah cinta adalah orang yang melakukan korban. Sebab tu kita kena buat korban. Dan yang kedua yang saya nak kongsikan tentang apa kelebihan. Banyak kelebihan Hari Raya Korban ni. Kalau kita tengok, ibadah korban ni dia menjaga dua. Menjaga dua. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Yang pertama, kita berkorban untuk Allah. Betul. Allah bagi kita banyak nikmat. InsyaAllah. Banyak harta. 1 tahun macam-macam Allah bagi. Allah minta sekali je 1 tahun. Sekali untuk, sekali aja untuk kita keluarkan harta, sedikit harta untuk mengambil korban. Dan yang kedua adalah kita menjaga hubungan kita dengan manusia. Betul. Sebab kita sebenarnya Hari Raya Korban, saya nak clearkan sini, jelaskan sini, bukan tentang pesta buat sup tulang. Bukan pesta berebut tulang, berebut gearbox dan sebagainya. Bagaimana nak? Tetapi sebenarnya daging ni hari-hari kita makan. Yang sebenarnya Allah nak suruh kita buat baik pada manusia lain. Dengan daging yang kita buat tu, kita sedekahkan kepada orang-orang yang lain. Itu antara kelebihan. Yang paling best Ustaz, kita ni buat dekat Mekah Ustaz. Itu betul. Itu lagi seronok tu. Betul. Betul. Sebab kita ada mungkin yang bajet, kalau kita tengok daging di Malaysia mungkin agak tinggi sikit lembu. Sebab harga di setiap negara tidak sama. Betul. Jadi di Kota Mekah, kalau kita tengok di Mekah harganya mungkin dapat mengikut kemampuan kita. Harga yang murah. Daripada tak buat, lebih baik buat. Walaupun dekat mana pun. Betul tak? Betul. Jadi lebih baik kita buat dengan harga yang murah, dan kita kena ingat di Kota Mekah ni, di Tanah Haram ni, tanah yang suci. Betul. Tempat yang paling afdal dan tempat yang paling terbaik. Dan juga kita kena ingat di sana apabila amalan yang kita buat, ibadah yang kita buat di tanah suci, maka pahalanya akan lebih berganda. Dan yang ketiga akan disalurkan kepada orang yang baik, fakir miskin. Jadi ini peluang kita. Betul. Kita selalu orang ingatkan memang hukum ibadah korban sunat muakkad. Diingat sekali je buat semua hidup. Lepas tu tak pernah dah. Lepas tu tak buat. Sedangkan hari lahir buat setiap tahun. Betul. Ulang tahun kahwin buat setiap tahun. Tiba-tiba tepuk dada lah. Kadang-kadang bajet buat orang kata majlis tu lebih tinggi daripada kita buat ibadah korban dengan harga yang 490 sahaja. Betul. Perlu ada peruntukan lah Ustaz kan? Memang sebenarnya kita kena ada keazaman. Kita dah tahu dah hari raya korban ni bila. Betul. Sepatutnya kita dah 2-3 bulan dah boleh simpan duit. Sebab kita nakkan ganjaran cinta daripada Allah. Selalunya kita nak cinta pada mak ayah kita. Betul. Dan saya nak kongsikan sedikit untuk yang terakhir tentang pahala sedekah. Kita sebagai anak, sebenarnya hari ini hari bapa. Hari ini hari bapa, Ustaz. Hari ini hari bapa. Saya nak kongsi kepada anda apakah amalan yang kita boleh buat untuk ibu bapa. Hadiah yang terbaik untuk ibu bapa kita adalah kita boleh ambil korban untuk kita. Kalau kita ada kemampuan, kita boleh ambil korban untuk ibu dan ayah di kampung. Mudah aja. Dengan cara kita niatkan sahaja, kita maklumkan pada ibu ayah kita di kampung untuk niat, insya-Allah mereka dapat ganjaran pahala ambil ibadah korban. Sebab itulah Mami Hana nak bagi manfaat ni, nak kongsi dengan ramai orang dekat luar sana, mungkin nak jadikan dia sedekah Betul. untuk ibu ayah di kampung dengan korban, dengan harga yang berbaloi ataupun murah lah sebenarnya, dan di Kota Mekah. Mungkin ramai yang tercari-cari sedekah mana yang kita nak buat kan. Betul. Jadi bila kita buat di Mekah, kemudian kita buat korban di hari yang baik, dan sebenarnya pun memang ada ustaz dia cakap kalau kita ada lebihan duit lah, memang kita kena berkorban. Kita tak boleh nak selfish lah orang kata. Jadi orang-orang dekat luar sana mungkin ada ibu ayah, mungkin nak buat dekat anak, anak nak buat dekat ibu ayah. Sempena hari bapa. Special day. Sebaik-baik hadiah. Sebaik-baik dapat hadiah. pahala. Bernilai RM490 sahaja. Serendah. Betul. Dan setiap cabutan ataupun setiap participation yang datang daripada ibu ayah ataupun anak-anak di luar sana akan berpeluang untuk dapat umrah bernilai RM10,000. Masya-Allah.
seronoknya. Kita dah memang harga memang dah terbaik dah kita Okey, bagi. betul. Lepas tu kita buat dekat tempat yang memang afdal lah, tempat Mekah. Betul. Kemudian kita mudahkan ramai orang untuk dapat join kurban kali ni. Bukan selalu dapat peluang macam ni setahun sekali Ustaz Setahun sekali je. Sebab tu kena nombor yang dekat skrin tu dah keluar dah package umrah kita. Kena call sekarang, kena WhatsApp segera nombor-nombor yang ada dekat skrin tu. Ataupun dapatkan dengan ejen Mami Hana. Ya, boleh terus hubungi nombor itu terus sekarang ini untuk mendapatkan, yang mana tahu kan anda bertuah untuk ke Tanah Suci kan? Betul. Dalam masa yang sama kita berkorban, kita dapat ke Tanah Suci. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu saya iaitu Ustaz Zul, Zul Fazli, Zulkifli selaku penceramah bebas. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih juga. Dan juga pada Puan Mami Hana. Terima kasih banyak Puan. Terima kasih, atas Sofi. perkongsian tersebut. Moga memudahkan segala urusan insya-Allah. InsyaAllah. Okey, baik para penonton, dan seterusnya banyak lagi yang kita akan bincangkan selepas ini iaitu antaranya peralihan ke fasa endemik industri filem negara yang akan kami kongsikan sebentar saja lagi.